Assalamualaikum, nama saya Azwan Najah Binti Zulkifli, pemegang nombor matrik 057031. Untuk video simulasi saya pada kali ini, saya akan membawa tajuk Dasar Luar Keselamatan Malaysia semasa Tunku Abdul Rahman. Dasar luar Malaysia asasnya bergantung kepada kedudukan Malaysia di Asia Tenggara. Objektif utama dasar luar ini ialah untuk menjaga keselamatan negara dan mengekalkan kedaulatan negara Malaysia yang merdeka dan serta memastikan kuasa luar menghormati politik dan kesatuan negeri-negeri di Malaysia. Komunis dianggap sebagai salah satu ancaman luar terhadap Malaysia di bawah pimpinan Tunku Abdul Rahman yang bersifat sebagai pro-British. Bagi mencapai matlamat ini, Tunku telah membentuk hala tuju iaitu mendapatkan sekutu yang sehaluan dengan objektif dasar luar Malaysia. Antaranya, menyokong badan-badan antarabangsa seperti Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dengan mempromosikan keamanan dengan mengurangkan ketegangan dan kebimbangan. Seperti yang dibincangkan sebelum ini, pendekatan Tunku yang pro-barat dan anti-komunis menyebabkan Malaysia tidak mempunyai hubungan yang baik dengan mana-mana negara komunis. Dasar anti-komunis Tunku dan kebimbangannya terhadap pengaruh komunis jelas dilihat ketika Tanah Melayu enggan memberikan respon untuk menyokong China yang ingin menyekat keanggotaan Taiwan dalam PBB. Walaupun Soviet Union dan beberapa negara di bawah Eropah menyokong China ketika membahaskan usul dua China dibentangkan di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Kebimbangan Tunku terhadap komunis ini dijelaskan melalui ucapannya. Dasar anti-komunis Tunku ini dapat difahami kerana Malaysia masih menentang sokongan yang diberikan oleh negara China terhadap gerakan komunis di Tanah Melayu. Tunku tidak mahu mengadakan hubungan diplomatik dengan China atas tujuan tidak mahu hubungan diplomatik tersebut menjejaskan soal keselamatan dan ekonomi Tanah Melayu. Oleh itu, dasar luar Malaysia semasa Tunku lebih kepada menyokong Britain dan Commonwealth dalam aspek keselamatan terutamanya untuk menghadapi komunis. Sebagai langkah persediaan, Tunku telah menandatangani perjanjian pertahanan dengan Britain pada tahun 1957 yang dikenali sebagai AMDA iaitu Anglo-Malaysian Defence Agreement. Melalui perjanjian ini, Britain telah bersetuju untuk melindungi dari aspek militeri dan memberikan pertahanan kepada Malaysia sekiranya berlaku ancaman musuh dari luar serta memajukan angkatan bersenjata negara. Sebagai balasannya, negara kita juga mempunyai komitmen untuk membantu Britain sekiranya menghadapi sebarang serangan ke atas wilayah jajahan British di Hong Kong, Singapura, Utara Borneo, Sarawak dan Brunei. Selain itu, Tunku Abdul Rahman juga turut menjadi anggota Pertubuhan Commonwealth pada tahun 1957 dengan tujuan untuk menjalinkan hubungan yang baik dengan Britain serta negara-negara bekas tanah jajahan British. Keputusan menjadikan Tanah Melayu ini sebagai sebahagian daripada anggota Commonwealth telah dinyatakan secara peribadi oleh Tunku kepada Political Management and Policies in Malaysia sebelum Tanah Melayu merdeka lagi. Hal ini terbukti melalui manifesto Parti Perikatan dalam Pilihan Raya 1955. Manifesto ini menyatakan bahawa Tanah Melayu akan menjadi anggota negara Commonwealth pasca merdeka dan Tanah Melayu turut mengiktiraf Ratu Inggeris sebagai simbol persatuan negara-negara yang bebas merdeka. Melalui perjanjian ini, secara prinsipnya, negara anggota yang menjadi ahli Pertubuhan Commonwealth akan mendapat bantuan ketenteraan dari negara-negara anggota seperti Australia dan New Zealand. Bagaimanapun, Tanah Melayu turut memberi kebenaran kepada Britain untuk menjadikan Tanah Melayu sebagai pengkalan dan penempatan pusat tentera simpanan Commonwealth yang melindungi tentera British, Australia dan New Zealand. Sebagai penutup, saya yakin dan percaya bahawa kepimpinan Tunku Abdul Rahman sangat memberi impak yang besar kepada Malaysia hari ini. Dasar luar keselamatan Malaysia semasa pemerintahan Tunku Abdul Rahman amat mencapai objektif utama iaitu untuk menjaga keselamatan negara dan mengekalkan kedaulatan negeri di Malaysia. Sekian, saya kira itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.